Bercakap tentang dokumentari, Kish, ada dokumentari satu limited series, ada 4 episod. Aku dah tengok 4 in one sitting. Tak banyak dokumentari yang aku tengok berapa jam in one sitting, tak banyak. Tapi dokumentari ni yes, aku tengok in one sitting. Sampai mati Kuala Lumpur awak tak tengok one sitting? Saya tunggu tiap minggu. Saya tunggu tiap minggu. Saya tunggu tiap minggu. Awak jangan try saya di sini. Saya dapat file Google Drive waktu tu daripada Apis. So saya tengok one sitting lah. Jadi kita nak bercakap tentang dokumentari David Beckham. Saya ingat by the time ni, hari ni dah 12 bulan, aku rasa dah seminggu dah dokumentari ni ada dalam selection Netflix di kaca TV ataupun di telefon bimbit masing-masing. Saya sudah pun menonton, anda sudah pun menonton? Yes. Saya dapat banyak clarification, banyak clarified on many things berkenaan dengan David Beckham sepanjang kerjaya dia di sini. Salah satu ikon terbesar ketika kita membesar, bukan saja dalam bola sepak tapi dalam bidang sukan keseluruhannya, dan bidang showbiz pun kadang-kadang dia juga yang mendominasi. Walaupun di satu sudut saya ada banyak clarification yang saya clarified on many things, ada beberapa soalan juga yang timbul daripada ni. Saya nak mula dengan satu soalan je sebelum anda start dengan anda punya pandangan tentang dokumentari ini. Adakah David Beckham seorang pemain yang lebih dikenal? Okey, macam ni. Adakah reputasi showbiz David Beckham, reputasi beliau sebagai seorang model, seorang brand ambassador, apa semua ni, menutupi kebolehan sebenar dia sebagai seorang pemain bola sepak? Setuju. Benda ni aku berbicara dengan rakan aku seorang di mana aku tanya dia, aku cakap kat dia, David Beckham is underrated. Lepas tu dia cakap kat aku, macam mana David Beckham boleh underrated? David Beckham ada dalam semua conversation dengan member zaman dulu. David Beckham ada dalam semua jenis majalah, ada dalam semua rancangan-rancangan di kaca TV anda ketika anda membesar. David Beckham juga disebut-sebut di semua radio, media masa semua. David Beckham was everywhere. How can someone yang berada di merata tempat digelar sebagai seorang yang underrated? Betul aku cakap dia, tapi the reason he was everywhere was maybe 30% bola sepak, 70% benda-benda di luar padang. So kadang-kadang benda-benda di luar padang itu yang mendominasi naratif tentang kehidupan dan perjalanan kerjaya David Beckham, bukan kebolehan bola sepaknya. Dan aku rasa dokumentari ini melakukan satu perkara yang sangat penting, iaitu mengingatkan kepada seluruh dunia betapa luar biasanya David Beckham sebagai seorang pemain. Ramai kawan-kawan aku yang aku borak, ramai individu-individu yang aku kenal yang tak tengok bola sepak, yang tengok dokumentari Beckham ni, dia orang punya impression semua was, whoosh, power juga David Beckham ni. Which means that all along, ramai orang punya persepsi tentang David Beckham ni lebih terarah kepada personalitinya di luar padang, hubungannya bersama Victoria Beckham, business career dia bersama Inter Miami. Itu yang mendominasi naratif tentang David Beckham. So aku rasa in that sense the documentary did a really good job in reminding people how good Beckham was as a player. Kita boleh bersetuju di sini kalau kita tarik knighthood dia, kita tarik Posh Spice dia, kita tarik style rambut dia, kita tarik kontrak Adidas dia daripada dia adalah a world class player. World class. Absolutely world class. World class. Sebab kalau fikir balik, kalau dia tak world class, benda-benda ni takkan ada dekat dia. In the first place. Aku tanya satu soalan. Okay. Kalau David Beckham existed today, prime David Beckham hari ni, okay, harusnya dia main posisi apa? Pertama sekali dia akan jadi a manager's dream. A manager's dream. Kita tengok dia punya resilience. Sebab dia work rate. Dia work rate dia sangat tinggi. Sampaikan the hardest manager in Fabio Capello pun akhirnya terpaksa mengakui yang ini pemain luar biasa, work ethic dia luar biasa. Aku fikir pada malam tu dia bermain di pada malam aku tengok tu dia bermain di salah satu period paling successful Manchester United di bawah Alex Ferguson sebagai seorang right winger. Dan seterusnya dia evolve jadi midfielder di Milan, di Real, di PSG, di LA Galaxy dan juga di skuad kebangsaan England. Sekarang ni yang mendominasi lah, yang paling besar adalah Pep dan juga City. Bukan saja di Premier League, sekarang ni di seluruh Eropah juga, sebab mereka juara bertahan Champions League. Aku rasa Pep would have loved him. Dia akan main posisi apa tak? Aku rasa ni dia akan main posisi Kyle Walker.
Aku baru nak cakap benda sama. David Beckham in modern football is a marauding fullback. Yes. Yeah. Marauding fullback. Dia boleh- bukan right winger. Tapi dia fullback yang boleh invert. Yeah. Dia fullback yang boleh overlap. Yep. Dia fullback yang boleh cross, boleh ambil set piece. Dia fullback yang boleh work hard up and down the flanks. Dan juga He dia is a boleh ambil set piece. Betul. He's a modern fullback, Faiz. Yeah, Aku sangat setuju dengan hang. Kan? Benda tu. Ya, aku that 110%. Dia memang kalau dia kekal dalam bola sepak moden, any team yang dia masuk aku rasa dia world class fullback sekarang ni. Apa lagi? Squad terbaik dunia yang bukan kosong lah. Yang boleh meningkat di posisi tersebut. Real. I mean, Dani Carvajal memang start the season well. No, Tapi David Beckham. David Beckham. Hantar David Beckham is badly needed kat mana? Bayern Munich. Yes. David Beckham at Bayern Munich dengan Harry Kane kat depan, dengan Leroy Sané, dengan game over. Konrad Dengan Laimer terpaksa bola-bola tepi. Konrad Laimer ke Terpaksa tepi, ke tepi. Mazraoui ke Mazraoui tepi, terpaksa ke tepi. semua diketepikan. David Beckham first choice right back untuk Bayern Munich. Soalan susulan aku kat hang. Ah. Sekiranya tahun 2003 tersebut summer 2003, David Beckham tidak melakukan perpindahan 25 juta pound itu ke Real Madrid dan stay ke Manchester United, adakah legasi dia akan berbeza? Legasi bola sepak dia akan berbeza. Kita ambil kira macam contoh, dia tak pergi ke Real tapi dia sangat sayangkan Man United. Dia retire di Man United. Adakah legasi bola sepak dia akan berbeza? Aku tak tahulah Faiz, honestly. So selain daripada dokumentari tu, baru-baru ni aku duduk tengok David Beckham punya temu bual dengan Gary Neville, dengan Stick to football, ya. Stick to football. Dalam temu bual tersebut, soalan yang sama ditanyakan kepada dia. David Beckham cakap, dia kata sejujurnya dia tak pernah pun teringin nak tinggalkan Man United. Sebab bapak dia lifelong United fan, dia pun Dan lifelong dia cakap United banyak fan. kali dalam dokumentari itu dia bukan dia yang nak bukan tinggal. dia yang nak pergi. Tapi dia kata situasi yang memaksa dia meninggalkan Man United itu mengubah haluan hidup dia dengan cukup besar dan menjadikannya individu yang dia Sekarang. adalah sekarang ni. Individu yang belajar bahasa baru di Sepanyol dan pemahaman bahasa baru itu yang membantu dia di Inter Miami di kota Miami yang penuh dengan Spanish speaking people dengan partner-partner dia pun yang Spanish background, and dia dapat legasi dia di capital cities terbesar di Eropah tu menjadi lebih besar. Sekarang orang Paris sayang dia. Sekarang orang di Milan sayang dia. Bahkan di Madrid pun orang sayang dia. Dia dah own Europe. Apa mah? Like not many players get that sort of opportunity. I'm sure kalau dia retire kat Man United, bukan nak kata yang dia tak gembira. Tapi macam Roy Keane sendiri cakap dalam temu bual tersebut, Roy Keane kata yang sepatutnya dia ke Juventus dulu. kalau dia diberi peluang untuk rewind masa balik, dia kata dia akan caw daripada Man United lagi awal. Bukan dia benci Man United ke apa, tapi dia kata kerjaya pemain bola sepak ni pendek. Dan kalau kita dapat peluang untuk menikmati beberapa environment dan negara yang berbeza tu adalah sesuatu yang sepatutnya diambil. Ya, mungkin keluarga dengan Roy hati Keane pun terbuka. akan enjoy benda tu seperti mana keluarga Beckham enjoy perpindahan mereka ke mata tempat kan. So susah untuk aku nak cakap. Cuma kalau dikekal kat Man United tu, aku rasa in a way Faiz, dia belah daripada Man United tu lebih menyejukkan hati kepada aku. Tahu kenapa? Sebab aku tak perlu tengok declining David Beckham di Man United. Sakit tu. Sakit. Macam mana kita tengok Sebab Gary Neville dulu. Bila kita tengok Gary Neville, towards the end dia dah mula tak, macam kita tengok Wayne Rooney. Wayne Rooney yang paling sakit. Paling sakit untuk aku. Paling sakit. Masih terasa. Towards the tail end, bila kita nampak impact dia tu berkurangan dan Han dapat rasa dalam masa terdekat dia akan belah ni. Tak boleh. Tapi David Beckham, at least he left at his peak, at his prime, and benda tu menyejukkan hati sedikit lah untuk aku. Tak ada ramai orang yang boleh ada illustrious career yang macam tu dan boleh pilih untuk bersara dalam keadaan dia Ligue 1 champion. Betul. Tak ramai tu. Tak ramai. Jadi David Beckham, kita salute lah career yang sangat gemilang, career yang illustrious. It's about time kita cakap pasal David Beckham. It's about time kita cakap pasal David Beckham. Kalau korang ada masa, tolong tengok dokumentari Beckham dekat Netflix. Bukan hanya untuk peminat Manchester United, peminat bola sepak in general. Peminat yang tak minat bola sepak pun boleh tengok. Boleh tengok dokumentari tersebut kerana ia menceritakan kisah seorang individu yang cukup luar biasa. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live.
Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.